Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari yang ketiga untuk subjek pendidikan syariah Islamiah, InsyaAllah. Okey, so kita teruskan kita punya kelas pada hari ini. Okey, seperti mana kita maklum bahawa tema PSI ada 5: akidah, usul fiqh, ayat hukum, hadis hukum dan fiqh. Dan hari ini, sebelum ni dua kelas pertama kita masuki usul fiqh, tentang pengenalan usul fiqh dan hukum syarak, dan kita tinggalkan sekejap tema usul fiqh, kita pergi kepada ayat hukum. Okey. InsyaAllah. Okey, so hari ni kita masuk tingkatan 5 ayat hukum bab yang ke-12. Okey, kalau buku teks dalam tingkatan 5 bahagian ayat hukum bab yang ke-12. Tajuk kita hari ini mudah saja, iaitu berbakti kepada ibu bapa. Benda dah belajar kan? So insyaAllah ulang kaji sedikit. Okey, so dalam bab ni kita boleh tahu bahawa ni tentang intisari ayat, cara untuk mengistimbakkan hukum iaitu mengeluarkan hukum, cara untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa, dan juga hikmah berbuat baik, insyaAllah. Okey, so ini dia ayat yang berkaitan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Wakhfid lahuma جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. Surah Al-Isra ayat 23 hingga 25. Okey, kita tengok terjemahan dia. Okey, waqada, dan telah perintah oleh Tuhan kamu supaya tidak engkau menyembah melainkan kepadanya, dan dengan kedua ibu bapa hendaklah kamu berbuat baik. Imma, jika salah seorang telah sampai kepada mereka, kepada kamu, maksudnya orang tua tu sampai kepada tua dan mereka ada di sisi kamu, salah seorang daripada mereka tua, atau kilahuma, kedua-duanya telah pun mencapai umur tua, fala taqul lahuma, dan maka janganlah kamu berkata kepada mereka berdua uf, walaupun uf, wala tanhauhuma, dan janganlah engkau menengking mereka berdua, dan waqul, dan katakanlah lahuma, kepada mereka berdua qaulan karima, perkataan yang baik. Okey. Ayat seterusnya, wakhfid lahuma, dan merendahlah engkau kepada mereka berdua janahaz zulli, dengan kerendahan jiwa, hati, minal rahmah, daripada kasih sayang. Wakul, dan katakanlah ataupun berdoalah kepada mereka, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, rahmati ya Tuhan kami, rahmatilah mereka berdua seperti mana mereka telah mendidik aku ketika aku kecil. Okey, ayat yang seterusnya, Rabbukum, wahai Tuhan kamu, Rabbukum, Tuhan kamu, a'lam, lebih mengetahui dengan apa yang berada dalam jiwa kamu. In takunu salihin, jika kamu adalah orang yang soleh, fa innahu, sesungguhnya dia, yakni Allah, adalah lil awwabin, bagi orang-orang bertaubat, ghafura, maha pengampun. Okey, itu sikit sebanyak tentang ayat kita. Sekarang ni kita melihat intisari ayat. Apa yang cuba disampaikan dalam 3 ayat ini? Okay, dalam ayat ini Allah mulakan waqada rabbuka, iaitu satu Allah suruhan ataupun apa yang Allah tetapkan, iaitu yang pertama jangan sembah selain padanya, dan juga yang kedua berbuat baik kepada ibu bapa. Di sini kita dapat buat kesimpulan bahawa Allah telah tetapkan dalam ayat ini 2 benda. Yang pertama jangan syirik, yang kedua buat baik kepada ibu bapa. Okey, daripada ayat ni. Kemudian macam mana nak buat baik kepada ibu bapa, Allah explainkan, iaitu fala taqul lahum uf, jangan kamu sebut uf, wala tanhauhuma, jangan kamu tengking, dan wa ni dan sebutlah kepada mereka dengan perkataan yang baik. So ada 3 benda di sini. Okay, buat baik macam mana? Yang pertama jangan kata uf, jangan tengking. Yang kedua berkata dengan perkataan qaulan karima, yang baik. Ayat seterusnya,
adalah masih lagi cara untuk buat baik, iaitu yang pertama wahfid lahuma, merendahlah diri. Dan kedua waqul rabbirhamhuma, yakni berdoa kepada mereka. So ada dua suruhan di sini untuk buat baik kepada ibu bapa. Okey, merendah diri dan berdoa kepada mereka. Okey. Kemudian ayat yang seterusnya, ayat yang ketiga, sini Allah menjelaskan kan, Tuhan kamu tahu apa yang berada dalam diri kamu. Jika kamu orang yang soleh, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Okey, apa maksud dia? Allah tahu dalam diri kamu, dan jika kamu soleh, ini jika kamu tak mampu nak buat benda ni kan, tapi sebenarnya niat kamu baik kan, mungkin sebabkan kamu ada masalah lain waktu tu, ataupun kamu ada cabaran benda-benda yang tertentu yang tak dapat diketahui oleh manusia, hanya Allah saja yang tahu. Tapi jika kamu benar niat ikhlas, soleh, insya-Allah Allah Maha Pengampun. Okey. InsyaAllah. Itu sikit sebanyak tentang intisari ayat kita. Sekarang ni kita pergi bahagian kedua, iaitu cara ulama mengistinbatkan hukum. Bagaimanakah hukum wajib, haram, harus, halal dikeluarkan daripada ayat ini. Okey, so daripada ayat ini ulama telah mengambil perkataan wa qada rabbuka. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan wa qada rabbuka? Iaitu dan telah perintah oleh Tuhanmu. Wa qada, telah perintah, rabbuka, oleh Tuhanmu. Okey. So daripada situ semua perintah daripada Allah kita dapat keluarkan. Okey. Semua perintah daripada Allah hukumnya wajib. Okey. So apa yang Allah perintahkan dalam ayat ni? Iaitu jangan syirik dengan berbuat baik pada mak ayah. Maka hukum mentaati ibu bapa, okey, wabil walidaini ihsana, ialah wajib. Kenapa wajib? Sebab Allah perintahkan. Di mana bukti Allah perintahkan? Ni perkataan wa qada rabbuka. Okey? Boleh. Itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua daripada ayat yang sama, tapi belakang sikit, iaitu yang perkataan fala taqul, jangan kamu kata, dan jangan kamu tengking. Apa maksud dia? So perkataan dua ni, okey, adalah fi'il mudhari', berbentuk fi'il mudhari'. Ini fi'il mudhari' taqul, fi'il mudhari' tanhar, fi'il mudhari'. Okey, yang diawali dengan la an-nahyah, la, fala, la, jangan. La nahyah maksudnya jangan. Jangan kamu kata. La tanhar, jangan kamu tengking. Okey, yang diawali dengan la an-nahyah. Di mana la nahyah ni bermaksud larangan. Okey, larangan, jangan. Maka kita katakan semua larangan daripada Allah hukumnya adalah haram. Maka hukum mendahakai ibu bapa di sini, hukum sebut uf dan hukum tengking kan adalah haram. Okey. So begitulah keluarnya hukum haram kepada ibu bapa, mendahaka kepada ibu bapa adalah kerana ini adalah larangan daripada Allah. Di manakah larangan Allah? Pada perkataan fala taqul dengan wala tanhar. Okey, boleh. So ingat dalam exam, kalau exam PSI kita kena tulis 4 poin. Poin pertama perkataan dia. Poin kedua bentuk perkataan itu fi'il mudhari' yang diawali dengan lam nahiyah dan seumpamanya. Yang ketiga adalah semua larangan Allah hukumnya haram, semua perintah Allah adalah wajib dan seumpamanya. Dan yang keempat kesimpulan, maka hukum sekian-sekian adalah haram, ia adalah wajib dan seterusnya. So ini adalah konteks bagaimana ulama mengeluarkan hukum, istinbatkan hukum haram mendahaka kepada ibu bapa. Okey, daripada perkataan ni, insya-Allah. Okey, seterusnya, cara berbuat baik kepada ibu bapa. Okay, kita ada dua, satu ketika mana ibu bapa masih hidup, dan kedua setelah mereka meninggal dunia. Okey. So daripada intisari ayat tadi yang ni kan, yang kita buat tadi, ada 5 cara. 1 2 3 4 5. Tapi kelima-lima ini adalah ketika mana mereka masih hidup. Itu jangan kata uf, jangan tengking, berkata perkataan baik, merendah diri dan berdoa. Namun kalau kita perasan 1 2 3 warna hijau ni, ketiga-tiganya adalah ada satu poin sahaja, iaitu tentang percakapan, jaga lisan, jaga ucapan kita di hadapan mereka. Jangan kata off, jangan tengking, maksudnya jangan kuatkan suara kita di hadapan mereka. Tetapi berkatalah perkataan yang baik kepada mereka. So kita buang 1 dengan 2 sebab dia sama sahaja poin, iaitu tentang jaga ucapan. Kita tambah lagi yang pertama, cara buat baik ialah semasa mereka hidup mematuhi perintah mereka yang patut syariah, iaitu yang tidak bertentangan dengan agama Islam.
Dan yang kedua, memberi nafkah ketika mana mereka memerlukan, mereka duit, tempat tinggal, pakaian dan seumpamanya. Terutamanya ketika mana mereka sudah tidak berdaya untuk bekerja dan seumpamanya. Okey, so ada 5 poin di sinilah kita letak. Ada banyak lagi kan, tapi kita 5 saja kita letak di sini. Okey, setelah meninggal dunia, kalau masa hidup kita patuh perintah, waktu mereka meninggal, kita melaksanakan apa yang mereka perintah ataupun apa yang mereka pesan kepada kita ataupun wasiat yang mereka tinggalkan. Okay, dan wasiat itu juga haruslah yang baik, itu yang patuh syariah. Kalau yang bertentangan dengan agama Islam, maka kita tak wajib ikut. Okey. Okay, yang kedua, menghubungkan semula silaturahim antara sanak saudara, kawan-kawan mereka dan seumpamanya lah. Okay. Dan yang ketiga, ni doa. Kita berdoa juga setelah mereka meninggal, tapi kita tambah lagi dengan memohon keampunan untuk mereka lah. InsyaAllah semoga mereka ditempatkan bersama dengan orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Okey, itu cara berbuat baik kepada ibu bapa. Okey, poin terakhir pada hari ini, hikmah berbuat baik kepada ibu bapa. Apa maksud hikmah? Hikmah ni, kalau kita buat baik, apa kesannya pada diri kita? Kalau kita tak buat, apa akibat dia? Itu hikmah. So, bila kita buat baik kepada ibu bapa, maka kita akan mendapatkan keredaan Allah. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, ridha al-Rabbi fi ridha al-walid. Keredaan Tuhan dalam keredaan ibu bapa. Dan kemukaan Tuhan dalam kemukaan ibu bapa. Okay? So, bila kita buat baik pada mak ayah dan mak ayah kita redha dengan kita, maka kita akan mendapat keredaan Allah. Dan itulah tujuan utama kita hidup, insyaAllah. Okay, yang kedua, bila Allah redha, kita akan dimasukkan ke syurganya, insyaAllah, di akhirat nanti. Dan di dunia ni, di akhirat kita masuk syurga, di dunia hidup kita tenang dan aman kerana kita tak boleh bergaduh dengan mak ayah, kerana kita tak boleh terasa hati dan seumpamanya lah. InsyaAllah moga kita tergolong-golongan anak-anak yang soleh. Okey, itu sikit sebanyak tentang hikmah berbuat baik kepada ibu bapa. So, kalau kita tak buat baik, apa akibatnya? Akibatnya adalah selain daripada 3 ni. Kalau berbuat baik dapat keredaan Allah, akibat buruk mendahaka adalah mendapat kemukaan Allah, dimasukkan ke dalam neraka, hidup tidak tenang dan tidak aman. Kalau kita buat baik, 3 ni kita akan dapat. Kalau kita mendahaka kepada mereka, maka kita akan dapat kemukaan neraka dan tidak tenang. Okey, boleh? InsyaAllah. Okey, itu saja dalam bab kita, sangat mudah, sangat ringkas pada kali ini. Okey, berbakti kepada ibu bapa. 4 benda kita boleh tahu: intisari ayat Al-Quran, cara ulama mengistimbakkan hukum, cara berbuat baik bagaimana ketika mereka masih hidup dan ketika mana mereka telah meninggal dunia, dan yang keempat, hikmah berbuat baik kepada mereka. Okey, wallahu alam. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana bersama dengan saya, Jiwah, dalam pendidikan syariah Islamiah. Hingga kita berjumpa lagi. Peace. Noah. Assalamualaikum.